Hai anak murid semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi ni, cikgu akan ajar bahasa Melayu penulisan bahagian A, bina ayat, iaitu 10 markah. Teknik cara membina ayat. Jom kita belajar bina ayat. Di sini, cikgu akan ajar menggunakan teknik skop. Seperti dalam pelajaran yang lepas, cikgu dah terangkan kepada anak-anak semua tentang apa itu skop. Skop di sini S di sini adalah siapa. K pula adalah kata kerja, iaitu perbuatan. Manakala O pula adalah objek. Dan P adalah perluasan. Perluasan di sini adalah memasukkan idea kita. Selepas kita buat siapa, kata kerja, objek. Kebiasaannya perluasan ini adalah idea kita sendiri berdasarkan gambar tersebut. Itulah cara menggunakan teknik skop. Jadi anak-anak semua kena ingat, apa itu skop? S-K-O-P. S subjek, K kata kerja, O objek, P perluasan. Mari kita lihat contoh yang diberi berdasarkan gambar. Gambar di situ menunjukkan seorang murid lelaki memegang penyapu. Jadi di situ perbuatannya adalah menyapu. Dan ada objek di situ, sampah. Subjek di situ adalah murid tersebut, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi contoh diberi situ menyapu sampah. Jadi kita lihat di sini S di sini saya, adik saya. Subjek di situ adik saya. K, kata kerja. Apa kata kerja yang dilakukan? Apa perbuatan yang dilakukan dalam gambar ini? Nampak dia buat apa ni? Dia memegang penyapu. Jadi apa perbuatan di situ? Perbuatan di situ adalah menyapu. K, kata kerja dia menyapu. O pula di situ adalah sampah, objek. Apa objek yang kamu nampak di sini? Sampah kamu nampak, penyapu kamu nampak. Jadi, kita pilih satu saja. Nak guna dua pun boleh, tak ada masalah. Sampah. Kalau awak nak ambil penyapu pun boleh. Adik menyapu sampah menggunakan penyapu. Boleh, dua objek. Kalau budak yang pandai, dia akan ambil ayat dramatis, dia akan tambah lagi. Menggunakan sebatang penyapu. Jadi perluasan di sini berdasarkan gambar ni lah. Biasa kita menyapu sampah dekat mana? Halaman rumah, di ruang tamu, di bawah sepohon pokok. Kalau ada gambar pokok, tengok pada gambar tersebut. Tapi di sini dia tak ada gambar apa-apa. Tapi dia biasanya kita menyapu sampah di halaman rumah pada hujung minggu. Itu adalah perluasan. Idea itu dikembangkan. Jadi ayat yang betul di sini, ayat yang lengkap. Adik saya menyapu sampah di halaman rumah pada setiap hujung minggu. Jadi inilah kita pakai teknik skop. S, subjek. K, kata kerja. O, objek. P, perluasan. Latihan kita pada hari ini. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Gambar yang diberi di situ adalah gambar tunggal. Dalam gambar tersebut terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang boleh kamu cari untuk membina 5 ayat sahaja. Baiklah anak-anak,
Mari kita buat latihan kita pada hari ini. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Murid-murid diingatkan supaya melihat gambar tersebut dan jangan lupa bulatkan gambar tersebut aktiviti, perbuatan, kata kerja yang terdapat dalam gambar tersebut. Okey, kita tengok apa perbuatan yang pertama dalam gambar tersebut. Cikgu dah bulatkan di situ. Apa gambar yang pertama tu? Apa yang dia lakukan? Apa kata kerja yang dilakukan di situ? Yang kedua, saya bulat lagi. Iaitu apa yang dia buat di situ. Kamu nampak kan? Apa yang dibuat di situ. Yang ketiga, nampak cikgu bulat? Bukan seorang, tapi 3. Nak bulat yang belakang tu tak sampai. Saya bulatkan 3. Apa yang dilakukan di situ. Yang keempat, apa yang dilakukan di situ. Kata kerja yang utama dahulu. Sebab kita nak menggunakan teknik skop. S kita cari nanti. Dan yang kelima, saya mahu awak cari sendiri. Cari sendiri. Selepas kita bulatkan gambar-gambar tersebut, jangan lupa letakkan kata kerja, perbuatan yang kamu nampak di situ. Contoh, lompatan. Lompatan. Yang kedua, apa kata kerja di situ? Mencatat. Mencatat. Yang ketiga, bertanding. Bertanding. Berlari pun boleh. Tapi sebab saya nak gunakan bertanding. Yang keempat di situ, sokongan. Sokongan. Dan yang kelima, tepukan. Tepukan. Selepas kamu bulatkan gambar dan letakkan kata kerja, barulah kita boleh membina ayat menggunakan teknik skop. Selepas murid-murid bulatkan gambar tersebut dan memilih kata kerja yang sesuai, murid-murid digalakkan membina jadual skop. Contoh jadual skop yang saya bagi kat sini. S siapa, K kata kerja, O objek, P penerangan. Jadi gambar yang kamu bulatkan yang pertama tadi, subjeknya seorang pelajar lelaki. Kata kerja saya letak di sana tadi, lompatan. Jadi kalau kamu nak buat seorang pelajar lelaki lompatan tak sedap sangat. So kita kena dramatiskan ayat tersebut sedang melakukan lompatan. Objek pula, kamu nampak tadi kan? Galah. Galah. So penjodoh bilangan bagi galah adalah sebatang. Jadi menggunakan sebatang galah. Perluasan ini berdasarkan idea kamu sendiri. Jadi awak kalau tahulah itu acara sukan. Jadi apa acara di situ? Lompat tinggi bergalah. Itu memang idea kamu sendiri. Jadi ayat yang komplit di situ, ayat yang betul. Seorang pelajar lelaki sedang melakukan lompatan menggunakan sebatang galah dalam acara lompat tinggi bergalah. Kita lihat ayat yang lengkap. Dalam membina ayat yang lengkap ini, anda digalakkan tidak melakukan kesalahan dari segi tanda baca, terutamanya huruf besar dan juga notah. Agar kawan anda semua memperolehi markah yang penuh 10/10. Anda juga digalakkan untuk menggunakan ayat-ayat yang dramatis. Okey, ayat lengkap yang pertama. Kita dah tengok tadi menggunakan teknik skop. Jadi S di situ adalah subjek, seorang pelajar lelaki. Kata kerjanya tadi lompatan. Sedang melakukan lompatan dalam acara lompat tinggi. Dalam acara lompat tinggi. Yang kedua, subjek di situ 4 orang peserta lelaki. Kata kerja di situ K sedang bertanding. Okey. Objek di situ merebut juara dalam acara olahraga itu adalah perluasan.
Jadi 4 orang peserta lelaki sedang bertanding merebut juara dalam acara olahraga. Yang ketiga, seorang hakim sedang mencatat. Seorang hakim itu adalah S, subjek. Sedang mencatat itu adalah perbuatan. K, kata kerja. Sesuatu pada buku adalah objek. Catatan yang dipegangnya adalah perluasan. Jadi ayat yang lengkap di situ. Seorang hakim sedang mencatat sesuatu pada buku catatan yang dipegangnya. Yang keempat, yang kelima, anda dikendaki buat sendiri. Itu contoh ayat cikgu bagi ya. 4. Para penonton memberi sokongan dan tepukan kepada peserta yang bertanding. Yang kelima, penonton melonjak kegembiraan apabila peserta pasukan mereka menang dalam pertandingan. Latihan murid-murid semua untuk hari ini. Bina ayat lengkap berdasarkan gambar yang telah diberikan tadi. Hantar latihan yang telah siap. Terima kasih.